Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Umat Islam diseru agar menunjukkan contoh yang baik dengan memperlihatkan kepribadian akhlak mulia terutama sepanjang bulan Ramadan. Ini termasuk tidak melakukan sebarang perbuatan menghina orang lain, mencerca, memarahi serta menunjukkan sifat-sifat tidak bermoral. Perdana Menteri berkata bulan Ramadan sepatutnya dihayati dengan memperbanyakkan amalan, bertakwa kepada Allah serta menghadapi ujian dengan berhemah. Jadi saya harap mudah-mudahan bulan Ramadan ini kesempatan bagi umat Islam Malaysia memberi penonjolan contoh yang baik. Bukan dari segi jeritan, bukan bagi nak marah dan menghukum orang, menghina orang, mencerca orang, tidak. Menunjukkan akhlak yang baik. Bahawa umat Islam ini kerjanya rajin, akhlaknya baik, tidak menipu, tidak merasuah, tidak menyakau. Dan ini ciri-ciri yang baik. Nasihat itu turut ditujukan kepada pemimpin dan para peniaga supaya mengamalkan sikap ikhlas, rajin dan amanah ketika bekerja. Datuk Seri Anwar berucap pada majlis berbuka puasa Madani bersama 3,000 hadirin di Masjid Tengku Ampuan Afzan Indra, Mahkota Kuantan. Terdahulu Datuk Seri Anwar tiba di Pahang sempena lawatan negeri. Ketiban beliau pada pukul 3.40 petang dimulakan dengan menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Abdul Aziz Kuantan. Dalam pertemuan lebih sejam itu, Perdana Menteri dan Al-Sultan Abdullah bertukar-tukar pandangan berhubung isu semasa. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar mendengar taklimat pembangunan negeri Pahang di Bilik Gerakan Negeri Pejabat SUK Pahang. Taklimat turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli diminta beri penjelasan kepada jemaah menteri berhubung isu pendaftaran padu minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia susulan kebimbangan yang dibangkitkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai sistem itu. Semalam saya sempat bincang dengan Premier Abang Jo. Dia akan berikan beberapa kebimbangan, persoalan dibangkitkan. Jadi saya minta supaya Menteri Ekonomi teliti dan jelaskan ke jemaah menteri minggu depan. Perdana Menteri ditemui pemberita selepas mengadakan jelajah mesra di Bazar Ramadan Taman Kerang, Kuantan. Kerajaan tidak berhasrat untuk melanjutkan tempoh pendaftaran padu yang dijadual berakhir 31 Mac ini bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar mengikut garis masa ditetapkan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kerajaan perlu menanggung sekurang-kurangnya RM2 bilion sebulan bagi kos subsidi petrol sekiranya terus menangguhkan pelaksanaan bersubsidi bersasar. Beliau berkata pihaknya akan menggunakan data sedia ada sebagai mekanisme memberi bantuan dan akan mencari alternatif lain bagi golongan yang tercicir sekiranya ada. So sementara dia tak adalah tercicir sampai tapi bila kita nak mula bagi tu duit tu dia akan panjang sikit proses dia lah. Kita kena we will prescribe the next step for those people yang telah dikenal pasti layak dapat tapi tak belum mendaftar. Okey, macam mana dia nak semak kelayakan dia dan sebagainya lah. Beliau berkata kepada media selepas sesi town hall bersama Menteri Ekonomi berkaitan padu. Setakat ini 707 juta telah mendaftar dan mengemaskini maklumat dalam sistem padu. Sesi dibawa urus bersama negeri-negeri berhubung penambahbaikan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Akta 355 telah selesai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata libat urus itu penting memandangkan perkara berkaitan agama Islam merupakan hak negeri-negeri berdasarkan perlembagaan. Dalam konteks sekarang memang Mahkamah Syariah hanya diberikan bidang kuasa di bawah jenayah, apa yang disebut sebagai 356. 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Jadi maknanya undang-undang yang sedia ada yang melibatkan kesalahan jenayah menghina agama itu maksimum dia boleh berbagi penjara 3 tahun.
RM5,000 dan 6 kali sebatan. Ya, Mahkamah Syariah tak boleh mengenakan hukuman lebih daripada yang saya sebutkan tadi. Justru pihaknya kini sedang berusaha untuk meningkatkan hukuman yang kali terakhir dipinda pada tahun 1984. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis iftar Jalinan Kasih Yayasan Kita Anak Malaysia di Klang, Selangor. RM3.64 juta diperuntukkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW untuk pelbagai projek pembangunan infrastruktur, kemudahan awam dan perumahan di Labuan tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RM1 juta dikhususkan untuk 20 projek Jalan Perhubungan Desa JPD, manakala RM500,000 untuk 10 projek bawah program ameniti sosial. Beliau yang juga Menteri KKDW memaklumkan kementerian itu turut mempuntuk RM1.54 juta bagi 20 projek bina baru program perumahan rakyat termiskin PPRT. Ini azam saya sebagai orang yang sayangkan Labuan, insya-Allah kita perbanyakkan lagi jalan-jalan ini di Labuan. Begitu juga program ameniti sosial dan program perumahan rakyat seperti yang kita lihat tadi, kita akan tambah. Selain itu, KKDW melalui Kemas turut memperuntukkan RM116,900 untuk pembangunan komuniti. Bagi meningkatkan pendidikan kemahiran, RM123,500 diperuntukkan meliputi program Sijil Kemahiran Malaysia Penilaian Pencapaian Terdahulu SKMPPT. Dalam pada itu, Majlis Amanah Rakyat MARA pula menawarkan RM1.37 juta untuk pembiayaan perniagaan dan RM65,000 bagi pembangunan usahawan di Labuan. Sehingga kini, sebanyak 19,428 permis di seluruh negara telah diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ia membabitkan nilai rampasan lebih RM400,000 menerusi op pantau yang mula dilaksanakan sejak 12 Mac. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata operasi itu dilaksanakan bagi memantau aktiviti perniagaan sepanjang bulan Ramadan dan menjelang bulan Syawal. Ini menunjukkan bahawa kita di KPDN amat serius dalam melindungi hak pengguna dan sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam yang menggesa supaya penguasaan itu dipertingkatkan, dan kita di KPDN akan menyahut saranan tersebut, dan pada masa yang sama kita juga mengalu-alukan kerjasama semua pihak khususnya pengguna dan orang ramai untuk menyalurkan maklumat kepada KPDN sekiranya terdapat perniagaan tertentu, premis tertentu yang disyaki melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tertentu, dan mereka boleh membuat aduan beserta maklumat yang penting yang boleh membantu siasatan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan walkabout Bazar Ramadan Rahmah peringkat negeri 9 di Bazar Ramadan Rahmah Garden Homes di Seremban. Persatuan Kanser Kanak-kanak Malaysia CCAM dilancarkan secara rasmi. Objektif utama penubuhannya demi membantu meringankan beban kewangan rawatan pesakit kanser kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Saraswati Kandasamy menyeru sokongan semua pihak untuk turut sama menyokong usaha murni tersebut. Tekanan kewangan ataupun kekurangan kewangan boleh menjejaskan harapan seseorang anak yang didiagnos kanser mendapat rawatan yang sebenarnya. Beliau telah melancarkan ataupun memulakan Persatuan Children Cancer Association Malaysia. Jadi saya harap semua rakyat Malaysia akan beri sokongan supaya setiap satu anak yang boleh diberi rawatan dan diselamatkan dapat diselamatkan. Beliau bercakap kepada media selepas majlis pelancaran di Subang Jaya. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.